Okey. Okey, ini saya screenshot lah beberapa sumber ataupun beberapa petikan akhbar dan juga publication berkaitan dengan pengajian fleksibel. Kita tengok yang terbaru isu berkaitan dengan pengajian fleksibel ni dibangkitkan semasa seminar yang dianjurkan oleh MQA juga di KK hari itu di hotel apa saya dah lupa dah hotel tu. Okey, ini banyak CEO dan juga speaker dalam conference tu bercakap tentang pengajian fleksibel yang memberi lebih peluang kepada pelajar lah dalam mendapatkan ilmu dan pengetahuan di universiti. Okay, sebenarnya kalau kita tengok konsep pengajian fleksibel ni dah lama dah wujud, dah lama dah dikatakan dalam konteks Malaysia, okay, terutamanya kalau saya ingat lagi masa Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Idris Yusof pun dah start bercakap tentang pengajian fleksibel ni, dan juga kalau tengok website MQA juga banyak post-post berkaitan dengan contohnya dengan yang saya screenshot tu, MQA sarankan PT tawar khusus jangka pendek untuk meningkatkan kemahiran bekerja, pengajian fleksibel, memberi lebih luas peluang untuk pelajar. Masa bekas mantan menteri juga sama, okey. Yang hujung tu 16 Ogos 2016 pun dah start pendidikan fleksibel corak masa depan pendidikan negara. In fact, MQA juga telah mengeluarkan advisory note berkaitan dengan pendidikan fleksibel yang boleh kita laksanakan di universiti masing-masing. Kan kemudian bila dah micro credential dan sebagainya, MOOC diperkenalkan, itu adalah part of the pengajian fleksibel yang boleh kita laksanakan. Nanti kita terangkan, saya akan discuss lebih lanjut berkaitan dengan apa bentuk pendidikan fleksibel yang boleh kita laksanakan. Okay, kalau ikut definition yang dibuat berkaitan dengan pendidikan fleksibel ni, dia adalah sistem pendidikan yang responsif kepada tempoh, tempat dan juga kaedah pembelajaran. So, maksudnya tempoh tu yang fleksibel, tempatnya mungkin tidak lagi konvensional dan sebagainya. Dan ketiga-tiga perkara ni perlu disokong dengan teknologi. Kalau teknologi tak ada, kalau kita bagi flexibility in term of tempoh, tempat dan sebagainya, tapi tidak disokong oleh teknologi yang canggih, teknologi yang boleh guna pakai pun tidak berjaya juga lah berkaitan dengan pendidikan fleksibel. Okay, kalau tengok yang poin 3 tu ini saya ambil daripada higher education, advanced higher education. Dia kata pengajian pendidikan fleksibel ni lebih kepada memperkasa pelajar dengan menawarkan pelbagai pilihan dalam bentuk. Ini persoalan-persoalan yang kita perlu fikirkan bila kita nak menawarkan pendidikan fleksibel. How, what, when and where. Okay, cara mereka belajar, bagaimana, apa, bila dan di mana mereka boleh belajar berdasarkan kepada mereka punya pace, place dan juga mode of delivery. Sebab sekarang ni bila kita cakap tentang pendidikan fleksibel ni, banyak perkara baru yang boleh kita laksanakan dalam sistem pendidikan kita di universiti ataupun di Malaysia ni, yang secara generalnya dia lebih cater kepada personalized education. Okay, personal education ni mengikut keperluan semasa pelajar, individu, bila dia nak belajar, macam mana, tempoh masa dan sebagainya, itulah bergantung kepada pelajar sendiri. Mereka yang buat pilihan berdasarkan kepada minat mereka dan juga keperluan semasa yang mereka adalah. Contohnya kalau dia orang bekerja, apa keperluan semasa, so dia akan ambil short course dan sebagainya. Tujuan kita mengadakan pendidikan fleksibel ni lah untuk memberi nilai tambah dalam sistem pendidikan sedia ada, okay, memberi peluang kepada semua lapisan masyarakat dan juga sebagai alternatif dalam sistem pendidikan. Okay. So, kenapa kita perlu adakan pendidikan fleksibel? So, saya senaraikan just 3 saja sebab utama tu. Yang pertama, kalau kita tengok sekarang ni trend pelajar kita belajar, okay, warga-warga muda belajar ni dah kurang dan mereka tidak suka belajar dalam tempoh masa yang lama. Dan juga yang kedua berkaitan dengan kesan kepada perubahan sosial ekonomi. Mereka perlu bekerja dulu, dia orang tak ada masa, tak ada duit untuk belajar dalam tempoh masa yang program konvensional yang 3 tahun, 4 tahun dan sebagainya. Dan yang ketiga, pendidikan fleksibel juga fokus kepada pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan pekerjaan semasa. Contohnya mereka dah kerja, dia orang tak ada keupayaan dari segi masa untuk sambung belajar, di komitmen 3 tahun dan dia orang akan ambil beberapa kursus
yang berkaitan dengan keperluan di tempat kerja mereka yang semasa lah, yang perlu dia orang enhance, perlu dia orang tambah baik dari sudut pengetahuan dan juga kemahiran. Saya nak share juga sedikit beberapa sebenarnya beberapa framework lah, framework yang telah dibangunkan. Ada dua dalam gambar dalam slide tu. Yang pertama, yang purple tu dibangunkan oleh KPT dengan kerjasama USM sebagai Universiti APEC. Dia telah membangunkan Flexible Education Framework for Malaysia Higher Education. Okay, ini lama, saya rasa dalam 2016-2017 dah dikeluarkan framework ini, tapi saya rasa mungkin penggunaannya tidak meluas dan mungkin skop dia tidak begitu seperti keperluan semasa lah. So, yang kedua, di peringkat global di UK, Advanced Higher Education seperti dimaksudkan yang saya maklumkan tadi, mereka juga ada mengeluarkan framework Flexible Higher Learning Education, Flexible Learning in Higher Education. Dan dalam framework tu banyak skop-skop yang mereka cover, misalnya student success, student experience, pedagogi, assessment dan sebagainya, yang di mana kalaulah siapa-siapa yang pernah tengok ataupun subscribe email daripada Evan HE ni, dia akan keluarkan secara regular paper, findings, framework, banyak yang boleh kita ambil sebagai contoh dah. Okey, dalam kerangka Evan HE ni, kalau boleh saya share, dia ada 4 elemen. Yang pertama, yang pertama tu adalah yang besar tu, kalau tengok yang gambar yang pertama tu, dia ada 4 pillars ataupun elemen dalam flexible learning. So yang pertama, technology enhanced learning, yang kedua pedagogi, yang ketiga employment, dan yang keempat institutional system and structure. So saya rasa kalau 4 perkara ni tidak dikater dengan baik oleh sebuah universiti itu, mungkin pembelajaran learning ni, flexible learning ni mungkin tidak boleh berlaku dengan baik lah. Kalau you tengok dalam circle yang kedua tu, dia ada yang tadilah how, what, when and where belajar tu untuk belajar. Kalau you tengok image yang kedua tu lebih komprehensif, tu dia ada lagi sistem-sistem support ataupun perkara-perkara ataupun elemen-elemen yang perlu ada dalam flexible learning, yang perlu kita ambil tahu dah, dan juga kita kena consider bila kita buat pendekatan pembelajaran fleksibel. Contohnya dari segi learning space, analytical learning, mobile learning, flexible working dan sebagainya lah. Sistem kredit kita yang ada, yang kita perlu cater juga dan sebagainya. Itu dari segi kerangka. Dan saya juga melihat UNESCO juga telah mengeluarkan findings, kajian yang mereka telah dibuat. Saya tak ingat tahun berapa, 2020 ke 2019, di bawah SDG 4 yang mereka ambil tu, Planning for Flexible Learning Pathway in Higher Education. So, kalau baca report ni, banyak dia punya findings mengatakan sekarang ni pelajar lebih suka konsep personalized education, lebih suka yang flexible punya education, yang mereka boleh ambil dalam masa jangka pendek instead of 3 tahun, 4 tahun sarjana muda dan sebagainya. Finding juga mengatakan ada pelbagai infrastruktur yang perlu kita perlu sediakan dalam melaksanakan flexible learning ni. Mungkin rakan-rakan boleh browse, cari kat Google finding ni, which is bagus juga untuk kita baca, tengok apa finding UNESCO ni dia buat dekat beberapa region, Asia, Asia Pasifik dan sebagainya. Okey, sebelum pelaksanaan, sikit lagi yang saya nak share juga trend semasa di dunia sekarang ni. Kalau tengok gambar wajah yang pertama tu, ada peningkatan yang mendadak berkaitan dengan permintaan bidang ataupun program berdasarkan non-degree. Compare tu yang degree punya program lah, macam bachelor ke master dan doctorate. Ini daripada Holland IQ 2024 punya data. So, dalam konteks tu kita tengok individu atau pelajar sekarang ni lebih minat kepada short courses, khusus yang boleh membantu mereka meningkatkan kompetensi mereka, yang sama ada sedang bekerja dan sebagainya. Dan juga kalau kita tengok image yang kedua tu, finding tu juga mengatakan ODM jadi pilihan pelajar. Mungkin kekangan masa, kekangan effort ataupun komitmen
pelajar untuk datang ke kelas, duduk ambil kursus 3 jam 4 jam, satu hari ada 3 kursus, seminggu ada 4 kursus, 5 kursus. So mereka lebih suka belajar secara online berbanding kaedah konvensional. Begitu juga dengan perkembangan berkaitan dengan penawaran MMOC, Micro Credential, di Australia, New Zealand, UK, China dah sekarang semakin berkembang. Dan contohnya di Australia dan New Zealand tu, Micro Credential tu menjadi satu perkara yang biasa, yang highly demand, by the society, by the bakal pelajar dan sebagainya. That is benda yang menjadi trend sekarang, menjadi demand dalam market, dalam sistem pendidikan, bukan setakat Malaysia tapi di dunia. So kita pun kena gerak seiring dengan perkembangan perkara-perkara ini di dunia supaya kita tidak ketinggalan dan sebagainya. Dan konsep Micro Credential ni memang recognize worldwide punya recognition. So, kalau kita buat Micro Credential, so benda ni dia orang dah tahu apa benda, dan mungkin ada 2-3 perkara yang boleh diconsider sebagai nilai tambah kepada graduan dan juga individu yang ingin meningkatkan kompetensi dan sebagainya. Saya naraikan beberapa pelaksanaan dalam pendidikan fleksibel yang boleh dibuat oleh universiti di Malaysia, khususnya di UMS. So, yang pertama, penawaran program berkaitan dengan double major, major minor, major keputusan, joint degree, double degree, APQ, rentas bidang, program rentas bidang di peringkat universiti ke, di peringkat fakulti dan sebagainya. So, ini memberi nilai tambah kepada pelajar tu contohnya bila ada double major. So dia ambil IT dengan marketing. So dia tahu dia nak jadi bisnes, dia nak buat bisnes IT, dan dia tahu elemen-elemen perniagaan, for example, ataupun perubatan dengan muzik, dengan Al-Quran, for example. Maksudnya kita akan menyediakan doktor-doktor yang bukan setakat mahir dalam bidang perubatan, tapi dia juga ada elemen-elemen psikologi yang ingin merawat pesakit dengan memainkan muzik ke dalam buat rawatan, dan juga membaca ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya sebagai bantuanlah kepada pesakit itu supaya tidak rasa takut, tidak ada rasa macam-macamlah perasaan bila kita masuk operation room dan sebagainya. Itu yang sebenarnya double major minor dah lama ada dalam structure kita, dalam sistem pendidikan di Malaysia dan juga luar negara. Cumanya tak banyak, universiti awam tak banyak yang melaksanakan program-program yang berbentuk ini. Mungkinlah ekoran daripada beberapa kekangan. Tapi kalau you tengok di universiti swasta, banyak universiti swasta yang menawarkan 2 degree. Terhadap program akademik mereka, kerana mereka ingin menarik minat pelajar untuk join universiti swasta. Kalau you tengok contohnya kalau macam INTI, dan 2-3 lagi universiti, mereka buat program kerjasama dengan Australia, for example. Kat Australia banyak program 2 degree ni is a common. Kebanyakan program yang ditawarkan di peringkat first degree akan ada 2 degree, sama ada 2 degree dalam bidang, double major ke 2 degree ke dalam bidang ataupun 2 bidang. Contohnya software engineering dengan multimedia, software engineering dengan dengan law, for example. So ini boleh kita pertimbangkan tapi kita laksanakan secara meluas lah. Benda dah ada, cuba secara meluas mungkin di kontak UMS. So yang kedua, kaedah pelaksanaan program berbentuk ODS, seperti saya kata tadi, finding yang dibuat oleh Holo tadi tu mengatakan sekarang pelajar lebih minat secara online. So mungkin terdapat beberapa kekangan yang menyebabkan kita perlu shift daripada konvensional kepada ODL dalam menawarkan program. Tapi dalam pemilihan program mana yang untuk dibuat ODL, kita perlulah buat kajian secara menyeluruh, kajian secara terperinci. Adakah program A yang ingin ditawarkan tu bentuk ODL tu memang betul-betul ada permintaan daripada society atau masyarakat. Ada universiti yang saya pergi, mereka buat ODL tapi tak ada pasaran, tak ada takers, dan itu membuang masa lah menyediakan dokumen, membuat documentation dan sebagainya untuk menawarkan program ODL. Boleh buat ODL tapi you kena tengok program apa yang diperlukan, yang in demand by the society.
Yang ketiga, kelaluan kemasukan multi entry. Saya rasa ramai dah faham berkaitan dengan APA, itu access. So dia tak ada diploma, tak ada degree, boleh masuk diploma, boleh masuk degree, boleh masuk master dan sebagainya berdasarkan kepada pengalaman yang lepas. So dia buat portfolio dan sebagainya, pengumpulan pengalaman, dia boleh redeem pengalaman dia untuk dia masuk sama ada diploma ke degree ke master ataupun PhD. Okey. Dan saya percaya UMS juga menjadi salah satu pusat PPA yang telah diluluskan oleh pihak MQA. Okay, yang keempat, laluan kedua, okay, walaupun tidak dilaksanakan secara meluas di Malaysia, tapi perkara ini telah dilakukan secara meluas di luar negara lah. In fact, negara jiran kita di Indonesia pun telah melaksanakan berkaitan perkara ini. Iaitu kita boleh menganugerahkan pelajar apa-apa program mengikut bilangan kredit masa yang dia telah ambil. Contohnya kalau dia masuk bachelor, bilangan kredit dah 120, tapi di pertengahan jalan, okay, dalam tahun pertama tu dia terpaksa keluar disebabkan beberapa kekangan keuangan, masalah family dan sebagainya, tu dia ambil 30 kredit, 20 kredit, tu kita boleh award kredit tersebut berdasarkan kepada jenis-jenis CJ yang ada yang diiktiraf oleh MQF dalam kerangka MQF 2.0 tu oleh MQA. Okey, contohnya kat sini kalau dia masuk degree, kita boleh award dia CJ Siswaza kalau dia dah ambil 30 kredit dan juga diploma Siswaza yang dah ambil 60 kredit. Dengan syarat adalah kursus-kursus ini di universiti. Kita boleh setarakan kredit yang dia dah ambil tu dan dia boleh redeem dengan beberapa program yang telah ditawarkan oleh universiti tersebut. Kemudian yang kelima, mobility pelajar melalui mekanisme pindah kredit. Saya rasa ini yang common. Kita ada vertical, horizontal dan sekarang kita pakai APLC. Boleh orang-orang yang ada experience boleh transfer kredit supaya mereka boleh mengurangkan bilangan khusus, bilangan kredit yang diambil dan dia boleh habis cepat. You kena ingat sekarang punya trend pelajar tak suka berada lama di universiti. Mereka nak cepat bekerja, dapat duit dan sebagainya. Okey. Dan yang keenam, penawaran khusus micro credential seperti yang saya katakan tadi adalah jadi trend sekarang ni di Malaysia juga. Malaysia juga antara top 5 negara yang mengeluarkan khusus micro credential yang ada ganas micro credential dan juga sijil jangka pendek. Sijil jangka pendek ni seperti yang kata tadi kalau KPT MQA juga menggalakkan universiti menawarkan khusus jangka pendek dalam berbagai bentuk. Okey, daripada program sedia ada you ambil katalah bachelor business admin. You mungkin ambil 1-2 kursus daripada program tersebut dan dijadikan sebagai kursus jangka pendek yang boleh pelajar, yang boleh individu di luar boleh ambil kursus tersebut dengan jumlah kredit yang sikit dan juga bayaran yang lebih sikit compare dia kena ambil satu program degree ke master dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh pelaksanaan pendidikan fleksibel yang ada yang boleh dilaksanakan. Okey, ya sebagai seorang academician, kita tak boleh lari, sebab inilah dunia kita. Kita tak boleh lari daripada sistem pendidikan sebab kita dah memilih kerjaya kita dalam bidang ini dan kita perlu bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Okey, kalau konteks staff akademik, maksudnya staff akademik kena kreatif mencari kursus ataupun mengolah kursus sedia ada yang diajar tu berdasarkan kepada perkara masing-masing untuk menawarkan sama ada kursus micro credential ataupun sijil jangka pendek. So maksudnya pensyarah yang perlu ada inisiatif, perlu bergerak secara pantas melihat peluang-peluang yang ada. Contohnya kalau dekat UMS sendiri, saya kata tak banyak universiti ada dekat di Sabah. So UMS boleh jadi lead, okay, boleh menawarkan kursus micro credential, kursus jangka pendek ataupun program bentuk ODL untuk masyarakat di Sabah yang mungkin ada masalah untuk bergerak, kan ada mungkin dari segi lokaliti dan sebagainya. Itu dari segi peluang-peluang untuk menawarkan program bentuk ODL, bentuk APA ataupun micro credential dan juga jangka pendek. Yang kedua, pensyarah juga di peringkat kursus mereka juga boleh menggunakan pelbagai pendekatan dalam kaedah penilaian, kaedah pengajaran, tidak lagi bersifat konvensional. Okey, nanti saya akan ada 2-3 maklumat yang boleh dilaksanakan di Malaysia dan juga boleh dalam konteks staff akademik untuk bersedia dalam menawarkan program-program berbentuk fleksibel ini.
Okey. Dan maksudnya minda dan juga keterbukaan staf akademik itu juga penting sebab kadang-kadang bila arahan daripada pihak universiti kata okey universiti punya KPI perlu ada beberapa bilangan khusus micro credential. Tapi kita sebagai akademik tidak menyokong, kita kata penambahan beban tugas, penambahan effort dan sebagainya yang menyebabkan kita reluctant untuk berusaha menawarkan kursus-kursus yang sedemikian lah, ODL, micro credential dan sebagainya. Itu juga penting. Sebab kalau kita tidak menyokong universiti untuk menawarkan semua-semua ni, universiti kita akan ke belakang. Sebabnya setiap universiti sekarang ni, terutamanya universiti swasta ni, terlalu aktif, terlalu cepat bergerak. Kalau you perasan dalam kalau buka Facebook tu, saya selalu hari-hari saya akan buka Facebook, saya akan nampak universiti swasta ni memang agresif menawarkan program-program ODL, micro credential. Sebagai contoh yang terbaru MSU. MSU banyak program dia, hari-hari saya nampak iklan micro credential dan program ni, micro credential dan program ni. Dia buat ODL. Tapi paling banyak sekarang saya nampak mereka membuat micro credential. Okey, itu perlu kita menyaut cabaran, menyaut panggilan daripada pihak universiti untuk menawarkan lebih banyak kursus-kursus micro credential, jangka pendek dan sebagainya. Sebab micro credential ni dia khusus. Pensyarah yang ada autoriti untuk menawarkan yang kreatif untuk membangunkan micro credential. Sama ada micro credential berbentuk stand alone ataupun dari segi program sedia ada. Itu pun boleh dibuat 2 in 1. Contohnya research methodology. Okey, research methodology itu kita boleh buat juga micro credential stand alone, dan on top of that kita pecahkan lagi kepada modul-modul, sub-modul micro credit, 1 kredit ke 0.5 ke, kita pecahkan jadi sebagai stand alone micro credential. So itu juga boleh membantu pelajar dan juga orang luar untuk ambil secara sikit-sikit. So, bila dia ambil habis modul tu, dia boleh redeem 1 micro credential. Okay, itu adalah antara peranan pensyarah lah. So, saya juga nak relate peranan pensyarah ini dengan pelaksanaan pendidikan fleksibel di Malaysia sebagai contoh kat sini. Contohnya penawaran program kerjasama. Contoh yang agak kehadapan yang saya nampak di Universiti Malaysia Pahang, Sultan Abdullah, mereka adalah satu universiti yang agak berjaya menawarkan joint degree yang berbentuk kerjasama lah, 2 degree dan sebagainya dengan Jerman dan sebagainya. Dan ada juga UiTM juga menawarkan beberapa program kerjasama, 2 degree, double degree, saya ingat exact number dan exact program tu. Tapi permintaan kurang. Dan kita tengok ada sebab dia kenapa permintaan kurang, tidak program kerjasama ni tidak berlaku dengan baik di UiTM, kerana mereka membuat kerjasama dengan universiti di United Kingdom. Berbanding dengan UMP, mereka membuat kerjasama dengan universiti Jerman, di mana kita tahu Jerman adalah free education. So bila free education, pelajar tidak perlu membayar banyak yuran tambahan untuk pergi ke sana dan sebagainya. Tapi kalau di UK, yuran untuk 2 degree saja dah menyamai dengan 1 degree di Malaysia. Okey, so dia kos yang banyak. Itu dah antara sebabnya pelajar-pelajar UiTM tidak memilih option kepada program kerjasama, sebabnya yuran terlalu mahal. Okey. Dan seperti saya kata tadi, kebanyakan universiti swasta kat Malaysia ni dah banyak menawarkan double degree, 2 degree. Itu mereka nak menarik lebih ramai pelajar sebagai satu benda yang unik pada program mereka compare dengan universiti lain, terutamanya universiti swasta. So mereka sudah start menawarkan double degree dengan universiti yang terkenal di UK dan sebagainya. Ini juga boleh meningkatkan visibility universiti tersebut. Dan kita perlu belajar macam mana NUS berkembang daripada universiti yang baru dan sehingga top 10, top 5 world ranking. So mereka, saya observe cara mereka visible. Okay. Mereka ada kerjasama dengan Brown University, which is agak terkenal juga. Brown University ni, sebila orang browse Brown University punya website, ada nama NUS. Bila buka program-program dekat Brown University dan few university, ada nama-nama NUS. Itu juga boleh meningkatkan visibility sebuah universiti ataupun program yang ditawarkan oleh universiti tersebut. So yang kedua, penawaran program ODL. So sekarang ni banyak universiti yang bukan konvensional, yang konvensional macam OUM, WOU tu memang sasalah universiti yang mendapat lisensi secara ODL. Tapi semenjak MQM membenarkan universiti konvensional juga menawarkan ODL, rentetan daripada COVID-19 yang lepas, sebanyak universiti dah start menawarkan program-program ODL. Seperti di UKM sendiri ada few program ODL, USM,
Dan universiti swasta jangan cakaplah, memang banyak program ODL. Yang saya nampak yang paling ketara adalah UTP dan juga MMU. Mereka giat menawarkan program UTP, program secara ODL. Sebagai contoh UTP, kalau dia buat cara konvensional tu, agak sukar pelajar pergi ke Perak, ke Terengganu, kampus Terengganu, because agak pendalaman lah, outskirt sikit daripada luar kan. Mereka menghadapi kesukaran mendapatkan pelajar. So, bila mereka convert program tersebut kepada ODL, dan mereka mendapat lebih pada 100% pelajar, penambahan pelajar terhadap program tersebut. So now saya rasa dah UTP ni dah start meng-ODL-kan semua program yang ada di UTP, terutamanya program sarjana, peringkat sarjana. So mereka telah meng-ODL-kan program-program mereka. So, yang ketiga, laluan kemasukan. Seperti saya kata tadi, penubuhan pusat pelajaran APL mungkin di universiti. Saya percaya UMS juga salah satu pusat PPA. Okay, kalau tengok dalam website MQA, kita ada 16 PPA terbuka dan 15 secara dalaman. So ini pun selain daripada memberi peluang kepada pelajar untuk mendapatkan sijil apel, ini juga memberi peluang kepada universiti tersebut untuk membuat penjanaan. Bila pelajar memohon buat apel dan sebagainya, itu dah sedikit penjanaan kepada universiti. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan APC, pelaksanaan APM, pelaksanaan Q, ini juga berkait rapat dengan pensyarah itu sendiri because dia melibatkan berkhusus. So, sekarang ni APQ ada 9 universiti yang menawarkan program APQ yang tak perlu belajar, dia anugerahkan saja berdasarkan pada 4 aktiviti yang perlu dibuat oleh pelajar tu. UKM dah ada, HEP dah ada, UPSI, UTM, Asia University, MASA, OUM dan SEGI telah mengambil inisiatif awal untuk menawarkan program berbentuk APQ kepada masyarakat. Dan setakat yang saya tahu, banyak dah ramai orang dah start faham APQ dan mereka start memohon untuk masuk laluan APQ, di mana mereka tidak perlu ada komitmen untuk belajar setiap hari. Okay, mereka perlu buat portfolio, interview dan ada kerja lapangan dan diakhiri dengan projek capstone dan mereka boleh dianugerahkan APQ mengikut program yang telah ditawarkan oleh universiti tersebut. Okay. Yang seterusnya penawaran MC, khusus MC. Kalau tengok dalam website MQA, sekarang ni ada 14,618 khusus MC yang ada didaftarkan berdasarkan program sedia ada, dan kebanyakan hampir 90% khusus MC dalam website MQA itu yang telah diluluskan terdiri daripada kursus-kursus daripada universiti swasta. Universiti awam terlalu sedikit, tak banyak yang ditawarkan kursus MC oleh universiti swasta. Dan sebenarnya kalau perasan HR Corp ataupun HRDF yang lama tu, mereka juga menggalakkan penawaran kursus-kursus jangka pendek melalui MC. Dan mana-mana universiti, saya rasa mungkin UMS boleh ambil peluang ini. UMS menawarkan kursus-kursus jangka pendek sama ada bersifat MC ataupun bersifat nanti saya terangkan sijil profesional tu, dan boleh claimable oleh HRDF dengan syarat pensyarah tu perlu mendaftar sebagai trainer dengan HRDF Corp dan mereka akan diberi lesen, dan UMS boleh menawarkan program tersebut kepada masyarakat sekitar Sabah, sama ada KK ataupun di luar KK, sebab saya rasa banyak syarikat juga di Sabah dan mereka membayar levy pada setiap pekerja, dan pekerja mereka perlu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dari masa ke masa, dan diorang boleh claim ataupun boleh daftar kursus-kursus yang ditawarkan oleh UMS untuk mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keperluan mereka. Okey. Kemudian penawaran program berbentuk MC. Ini agak baru ya. Yang tadi tu di peringkat khusus. Yang ini di nombor 6 ni dah peringkat program. So, setakat ni yang saya nampak MMU dah ada start dengan program MBA. Dia dah buat program MBA berbentuk MC tu, dia ambil dulu MC 2-3 MC sebelum dia daftar sebagai pelajar. Sebelum dia daftar, dia just ambil 2-3 kursus dan terus tamat. Tempoh masa tu lebih pendek berbanding pada konvensional punya program. Dan juga MSU pun seperti saya kata tadi dah giat untuk menawarkan program berbentuk MC. Saya dapat dah banyak, lebih daripada 10 program yang dah buat bentuk MC ni untuk menarik minat individu kat luar lah untuk sambung belajar. Kemudian yang ketujuh, penawaran jangka pendek. Dulu ni kita panggil sijil jangka pendek. Di UKM sendiri kita dah rebrand penggunaan istilah sijil jangka pendek itu kepada sijil profesional yang ditawarkan oleh UKM sendiri, dan setakat ni kita ada lebih daripada 50 sijil profesional yang ditawarkan kepada masyarakat kat luar, sama ada masyarakat di luar ataupun pelajar boleh ambil sebagai nilai tambah kepada mereka. Dan kebanyakan sijil profesional di UKM ni kita bekerjasama dengan badan-badan kerajaan, badan swasta, contohnya macam JPA dengan Speedmart dan sebagainya. 2-3 organisasi untuk mereka ni
memberi kursus berkaitan dengan peningkatan kemahiran dan pengetahuan yang ada dan yang diperlukan oleh pekerja di organisasi tertentu. So kita ada buat kerjasama MOU dan sebagainya, kita tawarkan secara profesional untuk pengurusan pengurus cawangan, for example, kepada certain grade naik pangkat 44 naik pangkat 48, 41, 44 ke 52 dan sebagainya. So kita ada kursus yang tersebut yang sebagai gantian kepada organisasi tersebut untuk menawarkan kursus ataupun bengkel untuk naik pangkat, tapi dia dah vendorkan kepada UTM untuk menawarkan kursus tersebut sebagai satu kursus kenaikan pangkat staf mereka. Okey. Yang kedua, penawaran program rentas bidang dan universiti. Contohnya, contoh dekat UTM kita ada sarjana muda citra. Bila pelajar daftar sarjana muda citra ni, dia boleh pilih bidang dia, ikut suka bidang dia, at least minimum 2 bidang. Dia boleh pilih katalah sains sosial dengan business. Dia boleh pilih rentas fakulti dan rentas universiti. So, kita ada pelajar, every semester pelajar kita ambil satu semester di UTM, satu semester lagi di Sunway University, di UiTM, di TELUS dan sebagainya, mengikut bidang, mengikut kursus yang mereka minat, dan dia boleh claim balik dalam sarjana citra tu, dan dia boleh grad dengan satu program sarjana citra. Itu juga part of trend sekarang yang pelajar ni dia diminat 2 bidang. So dia boleh ambil bidang-bidang di mana, dan mungkin dia juga boleh ambil kursus tersebut di universiti yang terdekat dengan rumah mereka, universiti terdekat dengan tempat bekerja mereka dan sebagainya. So, kita bagi flexibility dari segi tempat dan juga universiti. Dan yang seterusnya berkaitan dengan reka bentuk struktur kurikulum, yang ini juga dekat rapat dengan sebagai seorang pensyarah yang kurikulum yang organik, yang fleksibel, di mana kita menawarkan program bentuk generik, yang menggambarkan BOK, yang menggambarkan kemenjadian pelajar untuk program tersebut. Tapi on top of that, kita menawarkan banyak peluang-peluang multidisiplинary kat situ. Maksudnya kita perbanyakkan kursus-kursus elektif, yang elektif ni dia boleh berubah mengikut keperluan. Kalau terah tu perlu dapat kelulusan yang secara official lah. Elektif ni dia kurang sikit dari governor dia. So bila kita perbanyakkan elektif, tanpa overlook the core course tu, so dia juga memberi nilai tambah kepada pelajar yang mengikut yang dia minat lah. Maksudnya tak perlulah ada satu program yang ada macam tu, tapi program yang sedia ada, kita memperbagaikan kursus-kursus elektif mereka. Mungkin dia rentas bidang, rentas universiti dan sebagainya. Kemudian yang seterusnya berkaitan juga dengan pensyarah, peranan pensyarah juga kena mencipta, memikirkan kaedah penilaian yang lebih fleksibel. Contohnya lah, satu semester pelajar tu daftar 4 kursus. So pensyarah tu mungkin kena berbincang sama mereka. So mereka hanya menawarkan ataupun melaksanakan satu projek, tapi boleh dinilai mengikut keperluan kursus masing-masing. So, satu projek dinilai secara integrasi mengikut 5 atau 4 kursus, mengikut kepada keperluan kursus. Ataupun kita tidak lagi buat ujian secara bertulis dan sebagainya, dan kita boleh buat ujian berdasarkan cabaran, ada pertandingan, berdasarkan kajian kes, berdasarkan kepada kes-kes yang sebenar di industri, di syarikat, industri problem dan sebagainya. Itu menarik minat pelajar untuk lebih berusaha mendapatkan solution, mendapatkan keperluan industri dan sebagainya, on top of mendapatkan ilmu yang diajar secara face to face, secara konvensional di universiti, dan mereka juga boleh apply the knowledge itu di tempat-tempat lain. Itu antara beberapa perkara dah yang boleh dilaksanakan, dan juga dia berkait rapat dengan soalan Dr. Henry tadi itu, peranan pensyarah, peranan staf akademik untuk meningkatkan, untuk memperkasakan pelaksanaan pendidikan fleksibel di universiti, terutamanya di UMS. So benda-benda inilah perlu dipikirkan juga oleh pensyarah, sebab kadang-kadang mungkin dari segi pihak manajemen dia tak nampaklah keperluan kursus jangka pendek, sebab kita yang deal dengan masyarakat, kita yang ada connection, ada networking dengan masyarakat, dan kita dapat tahu inilah pengetahuan yang perlukan, inilah kemahiran yang dia perlukan, dan kita boleh tawarkan kepekaran kita kepada masyarakat melalui kursus jangka pendek ataupun MC dan sebagainya. Ya, dia sebenarnya penawaran flexibility ni bukan setakat kita nak menawarkan kursus, nak menawarkan program. Dia juga berkait rapat dengan penjanaan. So, itu yang berlaku di UTM. Setiap fakulti berebut untuk menawarkan sijil profesional. So every month ada permohonan sijil profesional daripada fakulti untuk menawarkan sijil profesional. Dan bila dia dah menawarkan sijil profesional, dia start buat marketing, dan itu juga menjadi penjanaan kepada fakulti dan juga universiti. Okey.
tak semua kursus boleh kita buat MC, tak semua kursus kita boleh buat sijil profesional. Okey. So dia mengikut pada nature kursus masing-masing. So ada kursus yang kita boleh buat online, 100% online. Ada kursus yang kita perlu buat hybrid sebab keperluan, contohnya keperluan dari segi hands on, dari segi practicality-nya, memerlukan face to face, memerlukan keberadaan pelajar di lab dan juga tempat-tempat yang mengikut keperluan program. So inilah peranan pensyarah yang memerlukan kreativiti pensyarah tu untuk design program tersebut. Saya rasa tak perlu fikir kursus yang baru. So you boleh fikir kursus yang you mengajar saja dulu, okay, untuk initial, untuk start with dengan pelaksanaan pendidikan flexibility ini dengan menawarkan MC ataupun sijil jangka pendek ataupun you nak brandkan kepada sijil profesional atau pulang kepada UMS. Start dengan kursus kita. Kalau MC tu, saya selalu buat bengkel dengan pensyarah sama ada di UKM sendiri ataupun di luar UKM. So dia kata start dengan kursus you, kalau 3 kredit, 4 kredit, kalau 3 kredit you boleh dapat 4 kursus MC. Satu MC yang sedia ada, kemudian kita pecahkan lagi kepada stand alone MC, tu akan dapat 1 kredit, 1 stand alone. Kalau 3 kredit, you akan dapat 3 stand alone, you akan dapat 1 yang sedia ada. Itu you dah keluarkan 4 kursus. So bila you melihat bidang kepakaran you, kursus yang you ajar, dan you convertkan pada MC dan you start carilah market sama ada kursus yang you nak tawarkan ni ada market tak ada market. Okey, kita tak naklah kita tawarkan kursus yang tak ada market sebab dia buang masa kita nak design kursus secara MC ataupun secara profesional. Okey. So ambil je kursus daripada program yang sedia ada yang kita ajar dan kita cuba design dan cuba kita melihat kehendak keperluan semasa di industri ke di masyarakat. Saya percaya di Sabah sendiri banyak keperluan, contohnya kalau berkaitan dengan penggunaan software ataupun mungkin dari segi psikologi ke, mungkin dari segi ilmu berkaitan dengan bisnes, ilmu berkaitan dengan pertanian dan sebagainya yang you boleh designkan, you boleh tawarkan kursus you dalam bentuk yang small chunk yang jadikan sebagai micro credential. So bila you tawarkan kursus you sebagai micro credential dan bila dia orang ambil 2-3 kursus dan dia orang boleh redeem menjadikan satu buat transfer kredit lagi untuk bila nak sambung masa ke, sambung degree dan sebagainya, itu juga boleh mengurangkan tempoh belajar seperti yang saya katakan tadi lah. Jadi pentingnya you boleh buat credential, contohnya kalau nak buat online, you boleh buat hybrid, setengah yang theory based you boleh buat online, okay, fully online. You jangan design yang memerlukan effort yang banyak dari pihak pensyarah. Okay, pensyarah kita design kursus tu, kalaulah ia bersifat teori kita boleh buat online, kalaulah certain modul tu, certain CLO ataupun CLO tu yang memerlukan praktikal, kita boleh dah buat hands on secara face to face ataupun UMS boleh membangunkan makmal maya yang di mana boleh buat simulasi dalam makmal maya tersebut dan sebagainya. So dia perlukan kreativiti pensyarah lah untuk design yang mana yang okey, mana yang tak okey. Okey. Dalam pendidikan fleksibel ni saya rasa mana-mana amali ke yang non amali ke boleh ditawarkan, tapi perlu kreativiti pensyarah lah untuk mereka bentuk kursus tersebut, nak jadikan fully online, nak jadikan hybrid, nak jadikan fully face to face, itu pulang kepada pensyarah. Okey. Dan kami di UKM kami menggalakkan kalau credential tu kita menggalakkan online. Sebab apa? Online ni pelajar boleh ambil, dia akan menyahut ciri-ciri MC itu sendiri. Di mana pelajar boleh ambil bila masa, boleh ambil di mana-mana saja, okey, dan mengikut keperluan mereka. Maksudnya dia boleh daftar anytime, dia daftar, dia ambil penilaian pun secara online because dia sub-sub ya. Because kita dah pecahkan kepada sub-sub modul. So dia satu modul tu boleh fokus pada satu CLO saja. So dia punya penilaian lebih sikit, lebih fokus. So dia terus buat self assessment dan dia dapat satu modul. So dia ambil lagi modul yang kedua, dia dapat modul tersebut. Dan ambil lagi modul yang ketiga, dapat modul ketiga dan dia boleh redeem satu kursus yang bertaraf 3 kredit. Itu yang perlu kita design lah dalam bentuk sama ada kursus yang berbentuk teori ataupun hands on punya kursus. Mana-mana boleh buat. Cumanya bergantung kepada how kreatif kita nak design kita punya kursus tu. Dia sebut cabaran yang bila kita laksanakan flexible learning ni, dia tak adalah bagus semua kan, mesti ada satu benda yang tu mesti ada pro and con dia lah.
Yang pertama, kalau talking about ODL, online dan sebagainya, cabaran utama adalah capaian di kawasan pendalaman. Dan saya percaya Sabah ni satu geografika yang agak mencabar, okay, untuk melaksanakan konsep cara online dan sebagainya. So itu adalah cabaran utama lah yang you nak pastikan capaian internet tu mesti okey dan sebagainya. Kalau pendalaman tu mungkin you adakan satu pusat ataupun UMS bersediakan satu pusat untuk pelajar datang belajar dan sebagainya lah. Yang kedua juga relate dengan infrastruktur. Kadang-kadang teknologi juga mainkan peranan yang penting dari segi software, dari segi perkakasan. Contohnya bila kita nak design sesuatu online punya material, kita kena buat something yang lebih bersifat independent learning. So, bila independent learning itu dia perlukanlah something creativity software dan perkakasan yang tertentu, yang khusus untuk kita design kita punya bahan, okay, ataupun SIM lah, student instructional material. Yang ketiga, bila kita buat cara online, okay, dia memerlukan motivasi yang tinggi di berbagai pihak lah, pihak penyedia kita, pensyarah ataupun universiti, dan juga pihak pelajar yang perlu ada motivasi ataupun disiplin yang kuat untuk dia belajar, untuk dia proceed, okay, untuk dia tengok video, untuk dia buat assessment dan sebagainya. Sebab contohnya kalau kita buat MC secara online, kita tak monitor dia bila dia baca, bila dia buat penilaian dan sebagainya. So it's challenge untuk dia menghabiskan satu material tu dan untuk dia buat assessment. Okay. Yang ketiga, mungkin sedikit negatif impact dari segi hubungan sosial. Nanti kita tak ada lagi kontak dengan kawan-kawan, tak ada kontak dengan pensyarah. Sebab apa? Semua independent learning. Kita menghadap komputer, menghadap laptop untuk tengok saja bahan-bahan yang disediakan oleh pensyarah dalam learning management system dan sebagainya. Okey, dan menyebabkan kurangnya interaksi dengan orang lain lah. Kemudian ketiga, mungkin ada kes-kes kaedah penilaian yang mungkin kalaulah kaedah penilaian kita, contohlah kita buat kuis secara online. So soalan kuis pula kita ambil daripada internet. So easily student kita boleh Google jawapan, cari dan sebagainya. So kita perlukan soalan yang kita buat sendiri yang memerlukan tahap pemikiran yang lebih lah, bukan setakat baca terus jawab, bukan setakat teori base saja punya soalan. Tu soalan tu kena mencabar, dia kena perlu buat yang tidak mengharapkan kepada sumber-sumber Google dan sebagainya. Yang keempat adalah sumber dari segi bahan rujukan, dari segi kesediaan pensyarah, kesediaan pelajar tadi, okey, kesediaan tempat, how efektif kita punya design, macam tadi kita nak buat SIM dan sebagainya. So semua itu adalah satu cabaran untuk kita membangunkan atau melaksanakan pendidikan flexibility. Itu belum lagi masuk dengan kos dan sebagainya. Okay, kos ni ada pro and con lah. Ada certain perspektif bila kita buat kursus microcredential, tu dia boleh mengurangkan kos. Okay, ada setengah perspektif lah dari segi pembangunan bahan, mungkin menyebabkan memerlukan certain cost untuk kita buat bahan-bahan yang lebih interaktif dan sebagainya, perlukan ada hire kaki tangan yang baru untuk buat itu adalah implikasi cost lah. Okey, dan of course saya rasa dari segi masa, semua orang sibuk dengan kerja hakiki dan sebagainya. So ada yang komplain tak cukup masa dan sebagainya, tapi saya percaya kalau kita manage masa, kita gunakan sumber yang sedia ada untuk menawarkan kursus microcredential ataupun secara profesional, insya-Allah kita boleh membangunkan satu elemen pendidikan fleksibel melalui MC, melalui secara profesional ataupun dan lain punya elemen secara dengan berjaya lah, dengan kreatif yang ada, dengan masa yang ada, insya-Allah saya percaya semua orang boleh buat. Okey. Itulah dia keberkesanan ni dia orang kata apa, dia abstrak sikitlah kan, dia bergantung kepada masing-masing. Ada orang yang dia ambil cara online ni dia lebih efektif. Okey, ada orang dia tak suka ambil cara online. Dia adalah pro and con kalau kita nak talking about conventional dengan online. Okey. Tapi saya percaya kalaulah kita boleh setarakan, kalau kita nak buat pengukuran for example kan, pengukuran indeks kesetaraan, kepuasan hati, kita boleh design kalau nak buat online kita boleh design kursus online kita secara interaktif. Contohnya penggunaan video, penggunaan makmal maya yang ada tu, seolah mereka berada di dalam kelas yang biasa.
penggunaan 3D, penggunaan apa nama ni AR, VR dan sebagainya, itu kita boleh enhancekan penggunaan tersebut dalam mendesain mereka bentuk bahan-bahan pengajaran kita. Dan kalau kita talking about MC for example, so MC kita fokus kepada pada topik-topik yang tertentu, sebab MC ni kita akan biasanya lah apa yang kami buat bila saya buat bengkel pembangunan MC ni di UKM ataupun di luar UKM, kita akan cadangkan MC ni kita buat berdasarkan CLO. Kalau ada 4 CLO, kita satu modul, satu CLO. Dan setiap CLO tu, dan CLO tu kita akan tengok, dia lebih fokus. Dia hanya terdiri dari beberapa topik saja dan dia lebih terfokus dan dia lebih ringan compare tu yang konvensional nak belajar terus satu kelas kan, satu semester, 14 minggu untuk satu kursus dan sebagainya. Okay, so I think berbalik kepada how kreatif kita nak design the material tu. I think dari segi keberkesanan tu, insya-Allah kalau kreatif lagi bagus tu, lagilah ramai orang minat. Sebab tu bila nak buat kursus bentuk online ni, dia tak perlu buat video yang 15 minit, 20 minit, sebab dia tak efektif dah. Paling tinggi pun, paling lama duration 5 minutes video. Lepas tu kita kena buat smaller punya video untuk cover satu topik for example. Kalau topik tu panjang, kalau ada slide kalau slide kita mungkin ada 40 slide. So ada topik yang panjang dan kita boleh buat dalam 5 slide tu satu video ataupun 5 slide, kita pecah-pecahkan lagi supaya pelajar tu belajar dia faham dalam small portion. That is the way kita design lah yang online ataupun microcredential yang berdasarkan kepada talian lah. Macam saya bagi my own experience this semester kan, saya mengajar kursus master software engineering practices, lebih kurang dalam 20 orang pelajar. So first class dalam first meeting lah dan saya belum buat lagi pre-class lah, maksudnya dia dah daftar, saya dapatkan nama dia orang daripada LMS, sudah start buat WhatsApp group dan sebagainya. So saya tanya dia orang, kebanyakan saya tengok dia punya profiling tu kebanyakan dah adapt, dan kalau adapt cara dia berbeza. Ramai yang mohon kata bulan puasa ni buat online dulu, so saya paksa buat online. Dan bila kita buat online, kursus saya pula kursus yang banyak bercakap, yang lebih kepada practices, current practice dan sebagainya, isu dan sebagainya lah. So it's a challenge to me untuk sebab saya tak suka buat bahan tau, saya suka bercakap dalam kelas. Compare nak design bahan-bahan, saya kena suruh orang lain yang design. So saya kena convertkan bahan yang bentuk verbal ni kepada bentuk video ke, bentuk slide dan sebagainya lah, untuk kita make sure student tu lebih faham. So bila kita deal, kena pasti kita punya audience pun itu juga membantu kita membangunkan bahan pengajaran yang lebih efektif lah, lebih berkesan. Okey. Tadi saya banyak sebut tentang komitmen daripada pensyarah kan. Pensyarah kena kreatif, pensyarah kena agresif dan sebagainya. On top of that, saya rasa komitmen daripada pihak pengurusan juga penting, sebab pihak pengurusan yang perlu menyokong pendidikan fleksibel ni. Contoh saya bagi ada universiti yang meletakkan KPI dan memberi markah tertentu kepada pensyarah yang membangunkan MC, yang membangunkan kursus bentuk ODA dan sebagainya. Sebagai contoh USM, saya rasa penilaian KPI tahunan dia berdasarkan kepada bilangan peserta yang subscribe kursus MC tersebut. So ada certain number, saya ingat saya berapa, mungkin dalam, saya rasa dia ada range dia lah. 5,000 dia dapat certain equivalent. Contohnya 5,000 dapat mungkin Q1 punya ni ke, dapatlah monetary punya komitmen dan sebagainya lah kan, yang pengurusan bagi. So dua-dua pihak ni kena bekerjasama, barulah boleh bergerak seiring. Kalau satu pihak saja yang push, satu pihak saja yang menerima, so dia tak ada motivasi untuk buat. So benda-benda yang ini perlu dikira sebagai KPI, perlu dikira sebagai benefit lah kepada pensyarah, dan juga seterusnya benefit kepada pihak-pihak universiti. Okey. Trend kalau tengok seperti yang saya senaraikan pelaksanaan kat universiti tadi tu, trend sekarang saya kata microcredential is a trending. You tak boleh lari microcredential ni, sebab semua pihak sekarang ni dah pandang microcredential ni sebagai satu alternatif daripada sistem pendidikan yang ada sekarang ni. Sebab sekarang ni berdasarkan pada kesan ekonomi, pada trend sekarang, kalau you tengok, kalau you baca paper kan sekarang ni, contohnya saya terlibat juga dengan pembangunan program kurikulum matrikulasi, mereka agak gusar sebab ramai pelajar yang tak masuk matrikulasi. Banyak every year
semua kampus matrikulasi di Malaysia ni kosong, tak fully optimize kemasukan pelajar dia. So itu adalah jadi kebimbangan sebab mereka dengan influence YouTuber dan sebagainya, kata tak perlu belajar, jadi YouTuber berdapat duit banyak sebagainya. Itu menjadi cabaran kepada kita untuk menawarkan kursus-kursus yang bersifat alternatif kepada pelajar. Contohnya macam MC, jangka pendek dan sebagainya lah untuk ditawarkan kepada masyarakat. Dan MC menjadi trend kepada akademik punya organisation ataupun non-akademik macam tadi HRDF. Dan sekarang ni banyak juga organisasi lain dia start buat MC sebab apa? Dia nak pekerja dia belajar secara sikit-sikit dan dia tak perlu keluar office, tak perlu bercuti dan sebagainya untuk menyambung belajar, dapatkan kemahiran dan juga pengetahuan barulah untuk meningkatkan kompetensi mereka. Itu adalah antara trend lah yang perlu dipikirkan oleh pihak UMS, sama ada you nak fokus kepada MC sedia ada ataupun stand alone. Tapi pada saya, satu kursus sedia ada, you boleh come out dengan bilangan stand alone berdasarkan kredit dan juga keseluruhan tu jadikan satu kursus stand alone. Dia dapat 2-in-1 lah, dia boleh laksanakan secara 2-in-1. Yang kedua, CJ jangka pendek. Yang saya kata tadi yang kita rebrand sebagai CJ profesional, dia bukan CJ profesional macam dengan macam Microsoft dan sebagainya. Itu adalah by industri. Ini adalah CJ profesional daripada akademik punya institution, pada UMS for example. YouTuber tengok apa keperluan masyarakat di sekitar KK, di Tawau dan sebagainya keperluan, dan you boleh tawarkan kursus-kursus jangka pendek, kursus bersifat profesional ni yang diiktiraf oleh UMS dan dia akan dikira pakai ataupun di redeem dalam penggunaan APLA, APQ dan sebagainya sebab dia dikira sebagai informal learning. So you boleh tawarkan pelbagai yang kompleks, yang tak kompleks, yang theory based, yang hands on based, mengikut keperluan masing-masing lah. Okey. Itu dari segi kursus yang berbentuk pembelajaran sepanjang hayat, MC dan juga CJ profesional. Dan juga mungkin juga kalau UMS inginkan ataupun meletakkan KPI ODL program sebagai KPI, so pihak UMS, pihak fakulti perlu buat kajian secara menyeluruh, secara terperinci. Adakah program yang dibangunkan itu ada daya saing, ada permintaan, sebab apa bila ODL ni dia cross locality di Malaysia, di luar Malaysia dan sebagainya. Saya bagi satu example USM, dia ada buat Masters of Business Intelligence ke Business Analytics, di mana itu adalah projek pioneer project di UMS dan mereka pun tak sangka masa Business Analytics ODL itu mendapat permintaan yang tinggi, bukan setakat dalam negara tapi luar negara. Ramai orang daripada Singapura, daripada UK, daripada Jerman yang mendaftar program tersebut untuk dapatkan ijazah sarjana dalam bidang tersebut, which is something yang mereka tak terfikir pun. Dan now they want start develop beberapa lagi program bentuk ODL untuk ditawarkan kepada masyarakat ataupun individu di luar sana lah. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi, kalau kita masih lagi nak pakai program konvensional, okey, dan mungkin pihak UMS boleh fikirkan the flexibility dari segi penawaran kursus, penawaran program tu seperti dia kata tadi, mungkin tahun 1 dia akan ambil subjek universiti, tahun kedua dia dah start ambil subjek berkaitan bidang pengurusan, dan mungkin pelajar yang berada di Semenanjung dia boleh ambil kursus tersebut di Semenanjung dengan menumpang belajar di UKM dan sebagainya. So maksudnya kena ada kerjasama dalam satu program tu ditawarkan di beberapa universiti, so mereka boleh pergi ke universiti yang terdekat untuk belajar, untuk sit in dalam kelas di universiti lain untuk dapat credit transfer kepada program yang dia enroll di UMS. Itu adalah something yang doable dan boleh dibuat. Okey, ataupun mungkin you buat kerjasama dengan universiti-universiti luar, contohnya tahun pertama berada di UMS, tahun kedua berada di UKM, tahun kedua mungkin berada di TELUS ataupun Sunway dan sebagainya. Dan tengoklah you kena bincanglah buat MOU macam mana tagihan pembayaran yuran pengajian, kalau dia ambil dekat UKM macam mana nak bagi, kalau dia ambil dekat TELUS macam mana yuran pengajian dan sebagainya. Tu you perlu ada kerjasama, perbincangan dengan semua pihak untuk menawarkan program yang konvensional tapi dia bersifat fleksibel. Okay, kepada pelajar undergrad. Sekarang kan dia tengok kalau dalam paper orang kata flight ke KK mahal dan sebagainya, itu juga menjadi punca you boleh tawarkan program yang bersifat fleksibel. Okey. Yang ketiga mungkin juga you boleh
sediakan apa nama ni kaedah-kaedah penilaian yang lebih bersifat fleksibel, yang tidak hanya yang contohnya saya bagilah kalau masters ni you jangan terlalu fokus nak bagi ujian, nak bagi kuis, nak bagi peperiksaan akhir. For example masters yang punya level ni dia lebih kepada solving the problem, bagi kajian case, dia bagi industry problem, so dia orang try to solve the problem, dia buat presentation, dia buat pembentangan instead of duduk buat kuis, buat ujian dan sebagainya. Itu perlukan kreativiti, perbincangan dengan semua pihak lah. Pensyarah kena kreatif untuk design, untuk memilih kaedah-kaedah yang bersesuaian supaya menarik minat pelajar dan supaya tidaklah orang nampak terlalu exam based, terlalu ujian based dan sebagainya, sebab kita perlu juga memberi pendedahan pelajar untuk menyelesaikan masalah industri, untuk berbincang dengan orang industri, berbincang dengan luar dan sebagainya. So another something yang you boleh fikirkan adalah you boleh menawarkan kursus berbentuk CPD. Okey, contohnya kursus A disetarakan dengan kursus kompetensi yang berbentuk CPD itu, dia ambil kursus tersebut, dia boleh tebus kursus tersebut, dia ambil kat luar, dia boleh tebus di universiti. Sebabnya dia bersifat CPD, Continuous Professional Development tu, dia ambil kat mana-mana tempat, dia pergi buat presentation, dia pergi buat dia pergi seminar dan sebagainya, itu boleh diambil kira sebagai transfer credit dalam proses program konvensional yang biasalah. Itu antara trend-trend yang you all boleh fikirkan, yang boleh buat di peringkat UMS. Dan saya percaya memandangkan tak banyak universiti di Sabah ni, you boleh jadi lead lah dalam program bentuk yang macam ni.